Hai, hello. Apa kabar semua? Saya Cikgu Jenny dari SMK Matang Jaya, Kuching, Sarawak. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah teknik menjawab soalan SPM Sains Rumah Tangga Kertas 1 bahagian B. Jikalau video PDPC Cikgu ini bermanfaat dan berguna kepada kamu semua, jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share video PDPC Cikgu sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Baiklah, di sini Cikgu sudah menyediakan 7 tips menjawab. 1. Baca maklumat yang diberi dengan teliti. 2. Baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. 3. Cari kata tugas. Contohnya, terangkan, huraikan, lakarkan, labelkan, senaraikan dan nyatakan. Jadi kata-kata tugas ini tidak terhad kepada apa yang Cikgu sediakan di sini. Ada banyak lagi kata tugas yang lain. Okey. Keempat, tentukan tajuk yang berkaitan dalam soalan. Tajuk yang Cikgu maksudkan ini ialah tajuk Sains Rumah Tangga yang kita belajar dalam buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kelima, lihat peruntukan markah. Biasanya satu faktor atau poin bersamaan dengan satu huraian, pelajar akan mendapat 2 markah. Keenam, kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor-faktor yang anda telah dapat. Dan akhir sekali ketujuh, bina jawapan. Okey, so tajuk teknik menjawab soalan yang Cikgu akan bincangkan pada kali ini ialah daripada soalan konstruk V1 menganalisis. Cikgu letakkan tips soalan di sini untuk memudahkan pelajar mengikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi kita mulakan dengan yang pertama di sini, membaca maklumat yang diberi dengan teliti. Okey. Okey, so ini adalah maklumat. Raja 1 di bawah menunjukkan seorang peniaga yang sedang menyedia jualan makanan. Okey. Jadi kita lihat pula maklumat gambar raja ini. Okey. Jadi dalam gambar raja ini, pertama sekali kita lihat kepada peniaga yang tidak memakai pakaian sesuai, rambut tidak terurus, penggerbang, maksudnya dia tidak memakai penutup kepala, kemudian merokok, kemudian keadaan sekeliling yang tidak bersih, okey, sampah sarap berselerak penuh, meja makanan yang tidak ditutup, kita nampak meja yang berselerak dan juga timbunan pinggan mangkuk yang belum dicuci lagi. Okey, jadi yang keadaan ini akan menyebabkan banyak serangga perosak ataupun haiwan perosak datang ke gerai perniagaan tersebut, peniaga tersebut. Okey. Okey, yang kedua pula, baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. Okey, jadi ini ialah soalan. So kita baca. Berdasarkan raja di atas, kenal pasti amalan sanitasi yang tidak diamalkan oleh penjajah tersebut dan cadangkan sikap dan amalan yang perlu dilakukan. Jadi yang pertama sekali, kehendak soalan ialah kita mengenal pasti sanitasi yang tidak diamalkan dan kemudian kita cadangkan sikap yang patut, yang perlu dilakukan. Okey, jadi yang kedua sudah. Sekarang kita tengok yang ketiga, cari kata tugas. Okey, kata tugas Cikgu sudah highlight di situ, kenal pasti dan juga cadangkan. Kemudian, yang keempat, tentukan tajuk yang berkaitan dalam soalan. Okey, jadi tajuk yang disebutkan di sini adalah berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita semasa dalam kelas. Ataupun tajuk semasa tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey. Alright, jadi tajuk yang berkaitan ialah prinsip kebersihan makanan. Okey, jadi prinsip kebersihan makanan ada 6 kesemuanya. Yang pertama, kebersihan diri. Kedua, kebersihan penyediaan makanan. Yang ketiga, kebersihan memasak makanan. Yang keempat, kebersihan penyajian makanan. Yang kelima, kebersihan penyimpanan bahan makanan segar dan kering. Keenam, kebersihan bahan makanan yang telah dimasak.
Okey, jadi kita nombor 4 kita sudah buat. Dan sekarang yang kelima, lihat peruntukan markah. Okey, so peruntukan markah yang diberi, okey, 12 di situ. Jadi bila kita melihat markah ni, kita sudah tahu bahawa kita perlu kita perlu 6 poin dan 6 huraian. Okey. Jadi berdasarkan kepada maklum kata tugas di sini, kita boleh teka kita perlu beri 6 poin untuk mengenal pasti amalan sanitasi yang tidak diamalkan, dan juga kita harus berikan cadangan sikap yang patut dilakukan. Okey, so 6 poin sini, 6 huraian di sini, ataupun 6 cadangan, kita akan mendapat 12 markah. Okey, jadi 5 sudah. Nombor 6, kita kaitkan maklumat yang diberikan dengan faktor-faktor ataupun poin-poin. Okey, jadi kita kaitkan maklumat yang sudah kita dapat dengan faktor yang kita sudah dapat di sini, ya. Okey, cuba kita kaitkan. Okey, yang pertama, kebersihan diri. Okey, jadi kebersihan diri ini merujuk kepada peniaga tersebut. Okey, so kita boleh ambil maklumat ini. Okey, kita boleh ambil maklumat kebersihan diri kerana kita boleh sebut tentang peniaga ini. Okey, jadi kita boleh sebut tentang pakaiannya tak sesuai. Kita boleh sebut tentang rambut tidak ada penutup rambut, dan kita boleh sebut tentang sikap dia yang merokok semasa memasak. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang prinsip yang kedua, itu prinsip kebersihan penyediaan makanan. Okey, jadi kita boleh pilih semasa menyediakan gerai ataupun tong sampah dia dalam keadaan yang tidak terurus. Okey, so kita pilih kebersihan penyediaan makanan, tong sampah berselerak penuh. Okey, dan banyak selalat yang akan datang, tikus yang akan datang, lipas yang akan datang ke gerai disebabkan oleh sampah sarap ini. Okey, kemudian kita pergi yang ketiga, kebersihan memasak makanan. Jadi kebersihan memasak ni kita boleh sentuh tentang peralatan masak yang tidak bersih. Okey, so kita boleh sentuh peralatan masak, kebersihan memasak makanan, dan kita kaitkan dengan situasi di sini. Okey, pinggan mangkuk yang bertindih tidak dibersihkan juga akan mendatangkan haiwan perosak. Okey, seterusnya yang keempat, prinsip kebersihan yang keempat ialah kebersihan penyajian makanan. Okey, so di sinilah makanan itu dihidang tanpa ditutup. Okey, so kita akan pilih keempat. Okey, alright. Sepatutnya ditutup setelah dimasakkan. Kalau tidak, banyak lalat yang akan datang. Okey, kita tengok yang kelima. Kebersihan penyimpanan makanan segar dan kering itu kita tidak dapat sebut sebab kita tidak tahu. Tidak dapat memastikan adakah makanan sini makanan mentah atau makanan yang telah dimasak. Jadi kita abaikan. Nombor 5, kebersihan bahan makanan yang telah dimasak, ini pun kita tidak ada informasi yang kita boleh confirm ataupun sure. So kita abaikan kedua ni kerana kita sudah cukup sebenarnya, cukup poin. Okey, kita ada 6 poin di situ. Okey, jadi sekarang kita dah kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor ataupun poin, dan yang ketujuh kita bina jawapan. Jadi cikgu sudah sediakan jawapan di sini. Okey, cikgu seperti cikgu sudah sebut pada video cikgu yang lain, untuk cikgu lebih sangat suka untuk galakan pelajar cikgu menyediakan jadual untuk menjawab soalan kertas 1 bahagian B. Okey, buat jadual kerana dengan adanya jadual ini, memudahkan pelajar untuk menulis jawapan dengan lebih teratur, dan juga untuk skor markah penuh. Okey, jadi jadual yang sudah cikgu sediakan di sini dibahagi kepada 2 bahagian. Bahagian pertama ataupun lajur yang pertama iaitu kenal pasti amalan sanitasi yang tidak diamalkan. Kemudian terus yang di sebelah ni ialah cadangan sikap amalan yang perlu dilakukan ataupun yang patut dilakukan. Okey. Alright, jadi kita tengok yang pertama. Poin yang pertama kita ambil daripada pakaian tukang masak itu ataupun peniaga tersebut. Okey. Jadi nombor 1 kita tulis seperti begini. Peniaga tidak memakai pakaian pelindung yang sesuai.
Okey, betul kan? Dia tidak memakai pakaian pelindung yang sesuai. Jadi huraiannya ialah peniaga perlu memakai pakaian yang sesuai, iaitu baju, chef atau apron tukang masak. Nah, kamu dapat lihat di sini. Di sini ialah bahagian untuk kita mengenal pasti. Dan di sini pula setelah kita bagi kepastian yang amalan yang tidak diamalkan, kita berikan cadangan apa yang patut dilakukan. Okay, so kita tengok next point yang kita boleh tulis di situ ialah, ialah apa dia punya rambut tidak memakai penutup kepala sama ada cap ataupun scarf. Okay, kita tengok. Nombor 2, rambut peniaga itu tidak ditutup dengan menggunakan topi atau cap. Jadi huraian dia ialah peniaga perlu memakai topi atau cap yang sesuai semasa mengendalikan makanan. Poin ketiga pula kita ambil daripada sikap peniaga tersebut. Jadi bagaimana kita tulis? Kita tulis peniaga merokok ketika mengendalikan makanan. So huraian untuk cadangan, peniaga perlu mengekalkan sikap bersih dan tidak merokok semasa mengendalikan makanan. So kita tengok poin yang seterusnya. Poin tentang sampah sarap yang berselerak. Begini cara untuk menghuraikan. Tong sampah dibiarkan penuh dengan sampah dan berselerak di kerumuni lalat dan tikus. Jadi cadangan dia ialah peniaga perlu membungkus sisa makanan ke dalam beg tong sampah. Simple, direct to the point. Seterusnya kita ambil daripada situasi ini. Jadi nombor 5 kita letak pinggan mangkuk yang telah dicuci dibiarkan berkumpul dan tidak dicuci. Jadi cadangan, peniaga itu perlu memastikan pinggan mangkuk dan peralatan memasak sentiasa dalam keadaan yang bersih. Dan yang terakhir, kita ambil dari makanan yang tidak ditutup. So, huraian dia adalah seperti berikut. Makanan yang telah siap dimasak tidak ditutup. Jadi cadangan menutup makanan yang telah dimasak supaya tidak dihinggapi oleh haiwan perosak seperti lalat dan kipas. Jadi kita sudah siap untuk memberi 6 poin untuk kenal pasti, 6 poin untuk cadangan. Jadi markah dia seperti berikut. 1 untuk kenal pasti nombor 1, kemudian cadangan. Semua kenal pasti, poin ini akan mendapat 1 markah. Cadangan 1 markah, kenal pasti tentang merokok 1 markah, cadangan yang tidak merokok 1 markah, kenal pasti tentang tong sampah 1 markah, kemudian cadangan untuk membungkus sisa makanan tu 1 markah, pinggan mangkuk bertindih tidak cuci 1 markah. Kemudian huraian cadangan dia untuk sentiasa membersihkan pinggan mangkuk 1 markah. Makanan yang tidak ditutup 1 markah, cadangan supaya makanan ditutup 1 markah. Jadi kalau kamu campur semua, kamu akan mendapat markah penuh 12 markah. Sekarang kita lihat pula bahagian B. Bahagian B. Nombor 1. Baca maklumat yang telah diberi dengan baik. Kita sudah baca tadi semasa menjawab soalan bahagian A. Sebenarnya pelajar boleh ulang sekali lagi untuk membaca supaya lebih mudah untuk kamu faham. Nombor 2, baca soalan dan kenal pasti kehendak soalan. So, ini adalah soalan dia. Jadi apakah soalan dia? Apakah 3 punca pencemaran makanan yang boleh menyebabkan gangguan kesihatan? Jadi yang penting di sini adalah berikan 3. Lagipun dia sudah beri di sini 1, 2, 3 kan? 3 jawapan yang diperlukan. So nombor 3 kita cari kata tugas. Kata tugas ialah apakah. So soalan apakah ini memerlukan kita untuk menjawab soalan dengan tepat dan tidak ada huraian.
So yang keempat di sini ialah tentukan tajuk yang berkaitan dengan soalan. So tajuk yang berkaitan dengan soalan sini, tajuk yang kita belajar. Jangan pula kamu kaitkan dengan internet yang kamu pernah dengar, buku majalah lain, tidak. Jadi saya ingatkan para pelajar untuk kaitkan khusus dalam buku teks yang kamu belajar. Okey, so dalam tajuk ini, okey, jadi kamu akan nampak di sini. Okey, tajuk yang dapat dikaitkan dengan soalan, punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Okey, jadi kita ambil saja, kita pilih saja kerana 3 di sini. Okey, kita pilih 3 lah. So sebelum itu kita sudah nombor 4 sudah tentukan tajuk, kita tentukan pula markah. Of course lah, markah ialah 3 kerana dia meminta kita 3 punca. Markah 3, kita harus berikan 3 punca. Okey. Kemudian yang kelima, kaitkan maklumat yang diberi dengan faktor, dengan poin. Okey. So tidak perlu kita, sebenarnya ini sangat senang, kita hanya pilih 3 jawapan yang betul. Okey, jadi cikgu pilih, di sini ada 6, cikgu pilih mikroorganisma, bahan kimia, dengan haiwan dan serangga perosak. Okey. Alright. Jadi kalau dengan maklumat itu, of course lah, 3 ini yang yang membawa kepada gangguan kesihatan. Okey. Tengok lalat ada sana, itu ialah haiwan serangga perosak. Okey. Bahan kimia ini dengan mikroorganisma. Okey. So kita just letak 3 jawapan di situ, kita pilih. Kemudian 1 jawapan 1 markah. Okey, kita akan mendapat 3 markah. 3 markah penuh di sini. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi di lain masa. Bye.